Media Suara Pertis. Kita teruskan lagi dengan khutbah kita yang seterusnya dengan menjemput peserta yang ketujuh dengan tajuk khutbahnya Ciri Utama Pemimpin yang Kucari. Majlis yang hormat yang mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih Inna Allah kana sami'an basira أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur dengan nikmat Islam dan nikmat iman yang telah kita kecapi selama ini dengan berusaha menambah ilmu dan amal serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita sentiasa membina ketakwaan dengan beramal ibadah kepada Allah dengan mengikut sunnah Rasulnya, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyakkan salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan menjadikan kita insan yang bertakwa dan beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Marilah kita bersama-sama menghayati khutbah yang bertajuk Ciri Utama Pemimpin yang Kucari. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kehidupan kita. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pemimpin yang berjaya ialah seorang pemimpin yang bersifat takwa, yang dapat melahirkan dirinya sebagai pemimpin yang diteladani, yang dapat memimpin dirinya ke arah kebaikan dan kebenaran. Malah ia mampu memimpin keluarganya, masyarakatnya dan negara. Antara asas utama kepimpinan berdasarkan ayat Al-Quran yang dibacakan dalam muqaddimah tadi ialah perlunya seorang pemimpin bersifat amanah dan adil kepada ahli dan rakyatnya. Pemimpin yang bersifat amanah dan adil bukan sekadar retorik, tetapi dibuktikan dengan kesungguhan dan amalan. Sifat ini mesti dimiliki oleh pemimpin dan menjadikan ia sebagai prinsip asas kepimpinannya agar ia dipercayai dan dihormati. Sebaliknya, jika prinsip asas ini diabaikan, maka hilanglah kepercayaan, keyakinan dan penghormatan kepada seseorang pemimpin itu. Prinsip asas ini juga melahirkan budaya kerjasama, iaitu tadbir urus yang baik. Tadbir urus yang baik itu ialah sebagaimana sesebuah institusi dapat mengurus
sesuatu amanah itu dengan bebas daripada penyelewengan dan korupsi. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, peranan penting ini seseorang pemimpin pernah dijelaskan di dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti wa zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha." Setiap orang daripada kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang pemimpin itu, jika ia memimpin, dia akan ditanya. Seorang pemimpin itu akan ditanya berkenaan dengan rakyatnya. Seorang suami akan ditanya berkenaan dengan keluarganya dan orang yang bertanggungjawab ke atasnya. Dan seorang istri akan ditanya berkenaan dengan urusan dalam rumah suaminya dan ahli keluarganya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang memenuhi fitrah manusia sejagat melalui sifat-sifat kepribadian yang tinggi dan mulia seperti sifat siddiq, berkata benar, amanah, tidak berkhianat, tabligh, menyampaikan tidak menyembunyikan, dan fatanah, bijaksana tidak bodoh. Menurut sirah, sebelum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, pemimpin Quraisy pernah memberi gelaran Al-Amin kepada baginda kerana ketinggian sifat integrity dan accountability baginda dalam memberi perkhabaran cemerlang kepada masyarakat. Gelaran Al-Amin telah dibangkitkan dan mencetuskan rasa keyakinan dan kepercayaan yang berterusan kepada sebahagian besar masyarakat Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pelbagai mihnah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup sengit, seperti pernah ditawarkan jawatan raja, wanita cantik dan harta kekayaan, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meneruskan dakwah mengajak manusia ke arah Islam oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak semua tawaran itu lantaran kekuatan integriti dan maruah kepimpinan baginda yang tinggi dan ampuh. Sidang hadirin jemaah yang dirahmati Allah, saya mengajak kepada anda semua untuk menghayati beberapa kesimpulan daripada khutbah ini. Yang pertama, umat Islam hendaklah memilih pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berakhlak mulia dan bersifat dengan sifat-sifat yang baik. Yang kedua, umat Islam hendaklah memilih pemimpin yang berusaha mengatasi kesukaran rakyatnya dan sangat mengambil berat dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Yang ketiga, umat Islam hendaklah memilih pemimpin yang lebih mengutamakan maslahah rakyatnya daripada kepentingan serta maslahah pribadi atau ahli keluarganya. Yang keempat, umat Islam hendaklah berijtihad menggunakan seluruh daya upaya dan pertimbangan mengikut prinsip-prinsip Islam ketika mengundi memilih pemimpin yang dapat menjaga kepentingan umat dan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya
Mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya. Suratul Baqarah ayat 11 dan 12. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله usikum wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan kepadanya dan menjauhi perbuatan yang keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه على نعمه يزدكم فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Syafizwan bin Muhammad Suhaini. Suara dia selalu berkumandang di dalam Festival Kesenian Islam Pertis ya.